Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kita mula sekarang ke Ustaz? boleh. Kita mula ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung ayat 57 ni Ustaz. Kita baru habis bab istidraj. Okey. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh rasa syukur kita kepada Allah di atas nikmat pertemuan kita pada pagi ini, kerana kita bertemu adalah bertujuan kerana Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak lain dan tidak bukan kita akan mempelajari tafsiran ayat-ayat bagi kita memahami kalamullah yang terdapat di dalam suratul Al-Mu'minun. Alhamdulillah, kita telah pun sampai boleh kata separuh juga daripada suratul Al-Mu'minun, yang mana pada minggu yang lalu, minggu lepas, kita telah membincangkan ayat 55 dengan ayat nombor 56. Ayat 55 dan ayat nombor 56 ini kita letakkan ia di bawah topik istidraju. Apakah itu istidraj? Telah kita kupas pada minggu lepas. Jadi tuan-tuan dan puan digalakkan untuk merujuk kembali apa yang telah kita bincang pada minggu lepas. Perkataan istidraj berada dalam suratul Al-A'raf ayat 182. Kita akan jumpa perkataan sanastadrijuhum. Begitu juga kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, Nabi juga menyebutkan tentang perkataan istidraj. Jadi istidraj ini secara ringkas dia, kesimpulan dia, kita boleh rujuk dalam hadis Nabi ini. Yang mana kata Nabi SAW, yang bermaksud apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba itu daripada habuan dunia yang dia sukai, tetapi dalam masa yang sama dia tidak berubah hidupnya, dia tetap melakukan maksiat kepada Allah, maka itulah istidrajnya. Jadi istidraj ini dikaitkan dengan
Allah memberikan tempoh masa yang panjang, Allah memberikan nikmat kepada mereka, tetapi mereka itu tidak ada perasaan takut kepada Allah, bahkan mereka menjadi lalai, mereka buat sesuka hati, mereka masih lagi nak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah memberikan nikmat kepada mereka. Ataupun dalam arti kata lain mudahnya adalah mereka mereka ada sifat tidak takut tetapi mereka ini buat maksiat. Ya. Mereka buat maksiat dalam keadaan mereka tidak ada perasaan takut tentang maksiat yang mereka buat. Kerana apa? Kerana mereka mengingati bahawasanya apa yang Allah beri kepada mereka itu adalah tandanya mereka itu betul, mereka itu baik dan sebagainya. Jadi untuk mengukuhkan lagi maksud istidraj ini, seperti yang saya sebut pada minggu lepas, maka kita kena rujuk ayat-ayat lain. Ya, seperti mana dalam surah Sabah, ayat 35, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa qalu nahnu aktharu amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan mereka berkata, kami lebih banyak harta benda dan anak pinak dan kami sekali-kali tidak diazab. Tengok tak perkataan mereka kata kami sekali-kali tidak diazab. Maknanya mereka ni berani. Mereka berani buat maksiat kerana mereka ingat mereka dapat banyak harta, mereka dapat anak pinak itu bermaksud mereka tidak akan diazab. Kata kami sekali-kali takkan diazab. Kenapa mereka berani mengatakan seperti itu? Kerana mereka terpedaya kerana Allah bagi mereka banyak harta dan Allah bagi mereka anak pinak. Jadi untuk fahamkan lagi ayat itu, kita boleh baca apa yang dijelaskan oleh Al-Imamu Al-Qurtubi ini, Al-Imamu Ibn Kathir tentang ayat ini. Kalau kita tengok di sini, Ibn Kathir dia menjelaskan ayat mana ni? Ayat dalam surah Sabah. Okay. Yang mana Ibn Kathir mengatakan mereka menyombongkan diri dengan banyaknya harta dan anak-anak. Dan mereka berkeyakinan bahawa perkara tersebut sebagai bukti Allah cinta dan Allah beri perhatian kepada mereka. Mereka juga meyakini Allah Ta'ala tak akan mungkin bagi semua benda tu dekat dunia, tapi nanti dekat akhirat mereka diseksa. Faham kan kenyataan ni? Ini sangat membantu kita memahami tentang istidraj tu. Sangat membantu ulasan Ibn Kathir ni. Sebab mereka sangka kalau dekat dunia dah dapat kebaikan, dapat kekayaan, nak apa semua Allah beri, mereka duk ingat di akhirat mereka akan dapat kebaikan juga. Ya. Tetapi sebenarnya kebaikan yang Allah bagi, harta yang Allah bagi itu sebenarnya Allah nak menjadikan mereka ini bertambah leka, bertambah lalai dan menyebabkan mereka ini nanti akan Allah binasakan seteruk-teruk kebinasaan kerana lagi lama dia lalai, lagi lama dia berdosa, lagi banyak dia buat salah, maka azab itu sudah pasti mengikut kepada jumlah banyaknya dan lama dia dalam dosa. Begitu juga kita boleh memahami dengan surah Taubah ayat nombor 55. Yang Allah pesan kepada kita bahawasanya Allah kata fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum. Jangan engkau tertarik hati kepada harta benda dan anak-anak mereka. Jadi Allah Ta'ala kata jangan kau anggap
orang yang banyak harta, orang yang diberi anak-anak itu tanda mereka itu mulia. Tetapi sebenarnya Allah nak buat apa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunia. Allah hanya nak menyiksa mereka dengan harta benda dan anak-anak itu dalam kehidupan dunia, dan Allah Ta'ala nak jadikan hujung hidup dia itu sebagai apa? Dalam keadaan mereka kafir. Jadi kalau kita baca penjelasan Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menerangkan kenapa Allah berikan harta, kenapa Allah berikan anak-anak, kerana Allah nak matikan mereka dalam keadaan kafir supaya lebih menghinakan mereka, lebih pedih siksaannya. Dan begitu juga maklumat itu ada dalam surah Ali Imran. Ini semua surah-surah yang membantu kita memahami keseluruhan apa itu istidraj. Okey, saya baca dulu surah Ali Imran ayat 178. Kita kena baca ke semua ayat. Lepas tu nanti saya minta tuan-tuan dan puan-puan membuatkan satu kesimpulan dia. Apakah ciri-ciri istidraj? Okey, kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 178, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Janganlah sekali-kali orang kafir itu menyangka bahawa kami membiarkan hidup lama mereka itu baik bagi mereka. Membiarkan tu maksudnya Allah Ta'ala tidak mengenakan azab secara cepat. Tapi Allah biarkan mereka ni tak ditimpa azab, tak ditimpa kebinasaan. Kata Allah, bukan Allah Ta'ala biarkan tanpa ada tujuan. Tetapi kata Allah, innama numli lahum liyazdadu ithma. Kerana sesungguhnya kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa. Nampak tak? Kenapa Allah buat istidraj tu? Dia dikaitkan supaya mereka ini bertambah dosa. Sebab apa? Lagi panjang umur, lagi tak ada dapat apa-apa kebinasaan, mereka ingat, mereka ingat betul cara hidup tu, tapi sebenarnya lagi Allah lamakan mereka daripada mereka tak diazab, tak dibinasa, maknanya mereka akan melakukan lagi banyak dosa. Apabila mereka banyak melakukan dosa, walahum azabun muhin, mereka akan dapat azab yang pedih. Azab yang pedih. Ini yang Nabi sebut dalam hadis tu. Mereka bertambah dosa kan. Maksudnya lagi Allah berikan mereka nikmat dunia, mereka tetap tak nak berubah. Mereka tetap nak buat maksiat. Jadi apabila mereka bertambah buat maksiat, maka mereka layak untuk diberikan azab yang pedih. Kerana azab yang pedih dia bergantung kepada sejauh mana, selama mana, sebanyak mana dosa yang dia buat. Kenapa mereka menambah dosa mereka? Jawapannya adalah kerana mereka tertipu, terpedaya dengan harta benda, nikmat dunia yang Allah beri kepada mereka. Jadi kalau kita nak tahu, nak cari lagi perkataan istidraj, kita boleh tengok dalam suratul Qalam ayat 44 dan 45. Jumpa perkataan sanastadrijuhum, iaitu menarik mereka sedikit demi sedikit. Nak tarik ke mana? Nak tarik kepada kebinasaan. Jadi boleh baca apa ulasan Al-Imamu Ibnu Katsir. Kita tutup dengan ulasan Ibnu Katsir ketika mentafsirkan suratul Qalam ayat 445 ni. Dia mengatakan bahawasanya mereka tidak sedar, bahkan mereka yakin bahawa hal itu merupakan kemuliaan dari Allah.
Mereka yakin kan apabila hidup dekat dunia macam-macam mereka dapat. Mereka ingat itu adalah tanda Allah muliakan mereka, tapi sebenarnya mereka tak sedar. Bahkan sebenarnya perkara tersebut adalah satu kehinaan. Aku, iaitu Allah, akan mengakhirkan dan memberi tangguh kepada mereka. Kenapa Allah Ta'ala nak bagi tangguh kepada mereka? Kita ambil ayat sebelum ni lah. Apabila Allah bagi tempoh yang lama, maknanya mereka akan semakin banyak dalam kelalaian. Okay. Yang demikian itu merupakan bahagian daripada tipu dayaku kepada mereka. Tipu dayaku tu maksudnya adalah istidraj. Maksudnya Allah Ta'ala sebenarnya buat nak Allah Ta'ala ada tujuan yang lain, tapi mereka ingat tujuan yang lain. Okey, itu keseluruhan daripada ayat yang kita bincang tentang al-istidraj. Okey, apakah kesimpulan ataupun apakah maklumat, apakah teladan yang kita boleh dapat daripada ayat 55 dan 56 ni? Okey, siapa boleh kongsikan? Macam mana kalau kita nak menyampaikan mana-mana maklumat kepada orang lain tentang konsep Allah beri kekayaan, Allah berikan nikmat dunia, tetapi orang itu sekian, contoh. Jadi macam mana kita nak ulang istidraj ni berdasarkan dua ayat utama dalam surah Al-Mu'minun. Okay. Siapa boleh kongsikan? Silakan. Kalau daripada pertama Kak Liza, istidraj ni adalah nikmat Allah kepada manusia, di mana pemberian tu yang Allah tidak redha. Allah tidak redha kepadanya. Allah bagi dalam bentuk nikmat, tapi Allah tidak redha supaya benda tu nanti akan bertambah. Nikmat yang disangkakan nikmat tu, sedangkan sebenarnya itu adalah kemudian akan bertukar menjadi azab ke akhirat esok. Okey, lagi mungkin ada yang lain nak berkongsi dan dengan suara tuan-tuan dan puan kan, mana yang lain-lain ni. Siapa boleh kongsikan? Apa tu lagi istidraj? Istidraj ni juga dikaitkan lagi dengan tempoh apa? Allah memberikan mereka umur yang panjang. Allah bagikan mereka umur panjang. Allah Ta'ala tidak turunkan azab kepada mereka dengan segera macam orang kafir Quraisy kan. Macam-macam mereka buat pada Nabi. Tapi mereka macam-macam mereka kata Allah. Kan? Lagi bertambah kesyirikan. Tapi Allah Ta'ala kayakan juga mereka, bagi juga mereka harta. Seperti mana yang diulas oleh Kak Liza tadi. Jadi dikaitkan juga dengan pemberian nikmat dunia dalam masa yang sama, dikaitkan juga dengan tempoh masa yang panjang. Okey, jadi apabila diberikan nikmat, mereka ingat nikmat tu tanda Allah suka dekat mereka. Jadi apabila mereka dah tersalah faham, itu yang mereka akan hidup dalam keadaan tak peduli akan apa-apa perintah Allah tu. Jadi nak bagi mereka bertambah lalai, nak bertambah azab, bertambah hina, maka Allah Ta'ala memberikan mereka tempoh masa yang panjang. Jadi apabila lagi panjang tempoh tersebut, lagi banyak dosa yang dibuat, maka akhirnya sampai satu ketika mereka mati dalam kekufuran, mereka mati dalam keadaan mereka dengan kelalaian dunia dia. Oleh kerana banyak dosanya, banyak salahnya, maka mereka akan mendapat azab yang berlipat ganda. Okey, dekat dalam chat tu ada kod yang bagi jawapan tu. Okey, ujian di dalam nikmat. Okey. Kejap ya. Azab dalam nikmat tanpa disedari. Betul. Puan Idrawati, jazakillah. Puan Syahira, kenapa tak boleh on mic ni? Tak boleh on mic. Oh, saya tutup ke? Patutlah tak ada orang boleh bercakap. Masya Allah.
Mohon maafkan saya. Okey, saya dah buka mic dah. Boleh. Ustaz, Ya, saya nak silakan tanya. Syara. Okey, Okey. kan kita tahu kan sekarang ni non-Muslim lah, especially Cina kan, dia sekarang ni majoriti diorang ni kaya kan. Boleh tak kita cakap sebab istidraj, Ustaz? Ya, memang betul. Istidrah lah tu. Sesuai Sebab lah. kita macam kagum kan, macam orang Cina kalau bisnes dia mesti maju semua. Jadi saya terfikir ni adalah antara istidraj lah juga. Kita tak payahlah kagum sangat ada orang kan. Ya, kita tak perlu kagum pada diorang dari sudut maksudnya kagum tu ialah kita boleh kagum dari sudut macam mana mereka berniaga tu bolehlah untuk keperluan duniawi kan, cara berniaga. Tapi kita tak boleh kagum pada mereka tu nak dikaitkan dengan mereka ni maksudnya kehidupan mereka tu bagus. Seperti mana Allah sebut dalam surah At-Taubah. Okey, lagi ada siapa-siapa nak menyatakan pandangan, silakan. Suka, sebenarnya bagus kalau tuan-tuan boleh berinteraksi secara dua hala, kan? Ustaz, nak tanya Ya. lagi. Okey, Kalau silakan. istidraj daripada segi anak-anak tu macam mana Ustaz nak bagi clear? Macam harta kita selalu tengok kalau harta tu buat kita lalai. Anak-anak macam mana Ustaz? Anak-anak, kalau kita sedia maklum, kalau macam zaman dulu, ikut konteks suasana dulu, anak-anak ni kan anak-anak ni kan dia akan bekerja, dia akan mereka bangga dengan anak-anak, kan? Anak-anak ni mereka dia akan jadi penolong dia. Jadi orang dulu ni mereka menyangka dia orang dulu ni anak tu dia jadi macam harta lah. Dia jadi macam harta. Maksudnya kebanggaan mereka kepada anak-anak. Maksudnya anak mereka ni jadi, anak mereka ni anak mereka ni berjaya, kan? Boleh bantu dia, boleh kayakan dia. Dia ingat pemberian anak-anak tu merupakan pemberian seperti harta lah. Faham tak? Maksudnya anak-anak tu dia diumpama harta bagi orang-orang dahulu. Kalau macam kita pun mungkin juga. Ya, silakan. Apa maknanya kita tak boleh berbangga dengan anak-anak tu, macam kalau anak-anak kita berjaya ke apa, kita tak perlu cerita kepada orang lah, maknanya jangan bangga-bangga tu. Kalau macam kita rasa kat hati kita je, macam mana Ustaz? Kita tak cerita ke orang lah. Macam mana boleh. Ustaz? Okey, ada berbangga boleh. Kalau kita nak berbangga dengan anak-anak kita berjaya, tak apa. Kita kata anak saya sekian. Cuma kita tidak boleh membawa kepada perasaan boleh untuk merendahkan orang lain, satu bab. Okey, anak aku berjaya, anak kau kenapa tak ada berjaya? Itu dah bawa kepada merendah-rendahkan orang lain. Sebagai tanda kita syukur nikmat di atas Allah bagi atas kejayaan anak kita, tak apa. Tapi kita tengok pada suasana lah, kita tengok kadang-kadang pada suasana. Ada orang kadang-kadang dia rasa dia boleh buat sakit hati kalau dia tahu nikmat-nikmat ni orang ni dapat, nikmat-nikmat tu, kan? Sebab menzahirkan nikmat tu juga satu benda yang dituntut dalam agama, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Tetapi kita kena fikir kesan dia. Tidak semua perkara nikmat itu ada masa kita boleh ceritakan. Kerana bimbang nanti mungkin datang kepada orang hasad dan sebagainya. Lepas tu boleh datang kepada sifat ujub pada kita, kan? Seolah-olah macam, aku ni ibu yang soleh, aku ni ibu yang soleha. Jadi kita kena tengok. Kalau kita nak contoh, anak aku ni berjaya hafal 30 juzuk, kita canang-canangkan. Kenapa kita nak cerita pada orang? Kat situ tanya hati kita. Adakah kita nak menunjukkan bahawa aku ibu yang prihatin? Ataupun kita nak kempen orang, nak bagi tahu bahawa sebenarnya anak-anak ni boleh hafal Quran 30 juzuk contoh. Ataupun kita nak merendahkan, ada perasaan nak merendahkan orang lain sebab ada orang lain anak dia tak dapat hafal.
Kan? Jadi adakah kita ada niat nak buat perbandingan dekat situ? Itu tanya pada hati kita lah. Tanya pada hati kita. Jadi kita kena tengok pada konsep dia. Silakan. Ada. Wallahu ta'ala alam. Tapi ialah kita dapati memang ialah kadang-kadang suka orang perempuan dia memang suka cerita bab anak-anak, bab family, bab jalan-jalan, itu benda yang normal. Benda yang normal. Cuma kena fikir yang lebih jauh lah, kan. Yang kita kena fikir lebih jauh, sebab mungkin ada orang dia tak ada anak, mungkin ada orang anak dia tu masalah, kan. Kita nak tayar makan, contoh makan apa contoh. Mungkin ada orang dia tak dapat nak makan seperti kita. Jadi kita fikir panjang lah. Kalau kita fikir panjang dengan apa yang kita nak kongsikan kepada orang lain tu. Kita fikir panjang. InsyaAllah, moga-moga Allah berikan kebaikan kepada kita. Ya, memang bergantung kepada niat. Okey, dan sebagainya. Okey, dah selesai. Okey, jadi kita nak pergi ayat nombor 57 ni. Okey, ayat 57, ada dapat nota tak untuk ayat 57? Dapat, Ustaz. Dapat ayat 57 nota kan? Ni ayat 57. Okey, kita buka terus kepada nota untuk ayat 57 sehingga ayat nombor 62. Okey. Rujuk nota yang diberikan. Okey, cuma minta maaf dekat cover dia tu, muka depan tu sepatutnya poster 10 pagi, tapi saya ambil poster lama 10:30. Okey, sekarang kita nak memasuki ayat 57 sehingga ayat nombor 62. Ayat 57 sehingga ayat nombor 62. Okey, ayat 57 hingga ayat nombor 62 ni, okey, dia merujuk kepada sifat orang-orang beriman yang lain. Ni, sifat-sifat lain bagi orang-orang yang beriman. Kenapa ada sifat-sifat lain? Sebab sifat orang beriman telah disebutkan awal-awal pada permulaan surah Al-Mu'minun. Ini adalah sifat yang lain yang ada pada orang beriman. Okey, sifat ini kalau tuan-tuan nak tulis temanya ataupun topik bagi ayat 57 sampai 62 ni, tuan-tuan boleh tulis tajuk dia adalah ini dia punya tema pada kumpulan ayat 57, 58, 59, 60, 61. Sebenarnya sampai 61 je. Sebab 62 tu dah masuk perkara lain. Kan? Tuan-tuan boleh tulis temanya adalah orang yang bersegera melakukan al-khairat, kebaikan. Tema dia orang yang bersegera melakukan kebaikan. Al-musari'u nafil khairat. Kenapa kita ambil tema tu? Okey, dia sebenarnya tema tu, kalau kita tengok ayat 61 kita akan jumpa Allah Ta'ala buat kesimpulan. Ni ayat 61 kan, keterangan ayat 61. Ayat 61 ni Allah membuat kesimpulan bagi ayat 57, 58, 59, 60. Okey, kesimpulan bagi ayat 57, 58, 59, 60. Maknanya ada 4 kan? Ada 4 ayat. 57, 58, 59, 60. 4 ayat. 4 ayat ni sebenarnya ada mengandungi 4 ciri sebenarnya. Dia mengandungi 4 ciri orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Jadi 4 ciri ni ya disimpulkan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat 61. Ini cara kita nak menghubungkan
antara ayat dengan ayat. Pada ayat 61 sebenarnya kesimpulan dia. Kalau kita baca ayat 61, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika yusari'una fil khairati. Kalau kita jumpa dekat ayat nombor 61 tu, Allah menyebutkan ulaika, mereka itulah. Mereka itulah merujuk kepada mereka yang bagaimana. Mereka itulah sebenarnya mereka yang ada sifat pada ayat 57, 58, 59 dan ayat nombor 60. Mereka itulah. Jadi kesimpulannya Allah kata apa? Yusari'una fil khairat. Orang-orang yang bersegera untuk mendapat kebaikan. Tu daripada ayat ni kita boleh jadikan dia sebagai tema. Kan? Kalau maksudnya kesimpulan 4 ayat tadi kan sampai ayat nombor 61 dia Allah buat satu kesimpulan dia. Mereka itulah orang yang cepat-cepat nak dapatkan kebaikan. Orang yang segera nak dapat kebaikan ni, apa mereka buat? Itulah ayat 57, 58, 59, 60. Jadi ambil ayat 61 ni, letakkan ia pada permulaan kepada kumpulan ayat 57 hingga 62. Itulah 57 sampai 60. So boleh letak dekat sini. Sebab dekat dalam nota tu kita hanya kata sifat-sifat lain orang-orang yang beriman. Tapi kita nak lebih spesifik lagi, kita letak tema kecil dia tu. Itu orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Orang yang bersegera nak dapat kebaikan dari Allah tu. Okey. Dia ada kaitannya dengan ayat sebelum ni. Kalau sebelum ni nampak tak? Kita jumpa perkataan nusari'u lahum fil khairat. Kita dah baca kan? Ayat 56 kan? Ayat 56 tu dia lebih kurang sama dengan ayat nombor 61. Betul tak? 61. Jadi Allah kata nusari'u lahum fil khairat, kami menyegerakan untuk mereka dapat kebaikan. Tapi ayat 57 tadi sebenarnya dia ada perkaitan dari sudut berlawanan. Faham tak berlawanan? Kalau ayat 55 hingga 56, okey, mereka ada ciri-ciri manusia yang tidak peduli, tidak ambil kisah tentang dosa. Itu ayat 55, 56. Tetapi ayat 57 sampai ayat nombor 61 tu adalah kumpulan manusia yang sentiasa takut kepada Allah. Tentang apa? Tentang dosanya, tentang azab Allah. Mereka takut. Tapi dekat ayat nombor 55, 56 ni dia sebaliknya. Nampak tak perbezaan dia? Kenapa ayat 55, 56 mereka tidak takut kepada azab Allah? Kerana mereka telah terpedaya dengan nikmat harta dan anak-anak tu. Tapi kalau ayat 57 sampai 61 ni, mereka takut kepada Allah tu adalah mereka melakukan ketaatan. Jadi kita boleh kata ayat 57 sampai 61 ni adalah takut dalam ketaatan. Dia macam tu. Takut tapi buat ketaatan. Macam tu. Mudah dia. Manusia yang takut pada Allah, tapi takut pada Allah dengan dia dekatkan diri dengan Allah. Macam tu. Dia takut dengan Allah, dia buat ketaatan.
Tapi kalau kumpulan ayat 55, 56 ni dia tak. Dia tak. Dia gembira hidup dia. Dia sangka dia ni mulia, dia sangka dia ni baik. Dia tidak buat ketaatan. Berbeza dengan satu lagi karakter dia. Okey, jelas. Nampak tak perkaitan dia sedikitlah yang dapat disampaikan. Okey, jom kita terus kepada ayat nombor 57. Okey. Kalau tuan-tuan ada tafsir Al-Munir ya, sangat bagus kalau baca ulasan yang dibuat oleh Dr. Wahbah pada kumpulan ayat 57 dan 61 ni. Okey, mari kita tengok ayat dia. Okey, yang dekat tepi-tepi sebelah ayat tu saya yang letakkan ya. Tidak semestinya tuan-tuan dan puan boleh tiru seperti itu. Okey, ini sekadar nak membezakan antara satu ayat kepada satu ayat, maka saya letakkan ayat 57 ni adalah berkaitan dengan perasaan sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, dia takut kepada Allah ni mereka isi dengan ketaatan. Tak apa, nanti kita akan jelaskan. Okey. Kita baca dulu ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang hum mereka yang min khasyati rabbihim disebabkan takut daripada khasyah takut kepada Rabb mereka musyfiqun mereka sentiasa bimbang. Ni musyfiqun ni, perkataan musyfiqun kalau kita tengok pada terjemahan dia, siapa ada terjemah lain bagi musyfiqun? Dia ada macam ada persamaan ni, musyfiqun dengan khasyah. Al-ishfaq dengan khasyah. Okey, siapa ada terjemah lain selain daripada sentiasa bimbang? Ada tak? Sentiasa berhati-hati. Ya, okey. Boleh? Sentiasa bimbang ni kita boleh letak dia dengan sentiasa berhati-hati. Boleh? Letak kat situ. Tambah. Boleh. Supaya nak lebih nampak perbezaan antara khasyah dengan musyfiqun. Berhati-hati. Okey. Mereka yang sentiasa bimbang. Maknanya dikaitkan juga dengan berhati-hati. Mereka berhati-hati. Mereka sentiasa bimbang. Kenapa kita letak sentiasa? Sebab musyfiqun adalah kata nama. Musyfiq. Okey. Kenapa? Okey, ada tak perkataan lain yang digunakan untuk musyfiqun selain daripada sentiasa bimbang dan sentiasa berhati-hati? Ada tak yang lain? Ada? Okey, kalau tak ada, kita kekalkan dua pemakaian ni. Okey. Dia mudah je nak faham ayat ni. Okey, jadi kita dah tahu berhati-hati dan sentiasa bimbang ni, okey, orang yang berhati-hati, orang yang sentiasa bimbang, dia ada sebab. Betul tak? Mesti ada sebab. Kenapa dia nak berhati-hati? Kenapa dia perlu sentiasa bimbang? Sebab dia adalah, kejap dekat dalam chat tu apa? Sentiasa dalam ketakutan sehingga menyebabkan mereka saling mengingatkan. Okey, tak apa. Tengok dekat sini. Okey. Ayat ni kita nak cari jawapan dia. Kenapa mereka berhati-hati? Kenapa mereka sentiasa bimbang? Min khasyati rabbihim. Disebabkan mereka khasyah. Mereka takut kepada Rabb mereka. Ini
Ini adalah penyebab dia. Penyebab kepada musyfikun. Faham tak maksudnya? Penyebab kepada musyfikun. Kenapa ada manusia musyfikun, sentiasa berhati-hati ataupun bimbang? Jawapan dia kerana khasyati rabbihim. Kerana mereka takut kepada Rabb mereka. Okey, jelas? Faham tak? Sebab ulama bincang panjang ni sebab khasyah dengan ishfaq, musyfikun ni lebih kurang sama. Dia macam takut-takut juga, dua-dua ni. Tapi dalam konteks ayat ni, kita letakkan ni. Musyfikun ni kita boleh letak kesan. Kesan pada takut. Boleh juga. Kesan takut. Sebab tu dia jadi musyfikun. Kat sini. Musyfikun ni dia takut juga tuan-tuan dan perempuan. Tapi kita tengok konteks ya. Okay. Kesan takut. Takut tu mana? Khasyati rabbihim. Faham tak? Jadi musyfikun ni penyebab dia kerana khasyati rabbihim. Ataupun kesan takut daripada khasyah ni, takut kepada Allah, mereka menjadi musyfikun. Jelas? Okey. Mereka takut khasyati rabbihim, mereka takut kepada Rabb tu, takut apa? Apa yang mereka takut tu? Sudah pasti takut apa? Takut azab Allah. Takut hukuman Allah. Samalah. Takut. Disebabkan mereka takut kepada azab dan hukuman Allah, mereka itu sentiasa apa? Musyfiqun. Mereka sentiasa berhati-hati. Mereka sentiasa bimbang. Okey. Tapi tak habis lagi. Tak habis lagi tu maksudnya dia akan sampai kepada jawapan mereka berhati-hati dengan buat apa? Faham tak? Tindakan berhati-hati tu dengan tindakan apa? Mereka bimbang. Tapi yang mereka bimbang tu, mereka bimbang dengan kena buat apa? Contoh kita kata, saya bimbang COVID-19. So, kalau you bimbang, you kena buat apa? Patuhi SOP, contoh, kan? Kita kena berhati-hati. Jadi, benda yang kita kena berhati-hati tu, dia kena ada tindakannya. Betul tak? Jadi, sudah pastilah berhati-hati, bimbang dengan buat apa? Ketaatan. Tapi dekat sini Allah Ta'ala tidak cerita ketaatan dia apa? Spesifik dia. Okey, sudah pastilah kalau nak berhati-hati, maka berhati-hati gunakan ketaatan tu. Kalau bimbang, buktikan kebimbangan tu dengan buat ketaatan. Okey. Dah boleh faham? Okey. Sekarang kita tengok apa ulasan para ulama. Yang ni tak penting dulu khasyah, nanti kita bincangkan. Kita tengok apa kata Ibnu Kathir. Al-Imam Ibnu Kathir dia menjelaskan makna ayat 57 tu. 57 57 tu. Dia kata apa? Dengan kebaikan, keimanan dan amal soleh mereka, mereka takut kepada Allah. Kebaikan, keimanan, amal soleh ni adalah tindakan mereka yang berhati-hati dan bimbang tadi tu. Okay. Lepas tu kata Ibnu Kathir, mereka khawatir akan kebencian Allah kepada mereka.
Jadi sebenarnya yang perkataan takut kepada Allah tu takut apa? Takut Allah benci, takut kepada Allah kerana Allah tu memang Tuhan yang berkuasa, takut. Tapi kita nak ulas yang pentingnya adalah musyfikun tu. Okey, nak faham lagi, mari kita lihat apakah nukilan Al-Hasanul Basri rahimahullah, seorang tabi'in. Dia kata innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqatan. Sesungguhnya orang mukmin yang benar-benar beriman ni, dia akan mengumpulkan, maksudnya dia akan menggabungkan buat kebaikan dan rasa takut. Nampak? Maksud dia, kita kalau benar-benar beriman pada Allah, kita kena ada rasa takut pada Allah, tapi dibawa bersamanya buat amal saleh. Itu maksud dia. Takut pada Allah bukan lari. Takut pada Allah dekatkan diri dengan amal saleh. Sedangkan orang munafik, kata Al-Hasan Basri, mengumpulkan, menggabungkan perkara keburukan dan rasa aman. Faham tak maksud dia? Dia rasa dia selamat. Kan, tak ada azab, tak ada apa-apa. So apabila dia rasa selamat, dia tak buatlah apa-apa kebaikan. Dia sama macam ayat 55 dan 56 kita sebut tadi tu. Orang dalam istidraj ni sebenarnya, mereka rasa aman lah. Mereka rasa selamat. Sebab apa? Lah, Tuhan bagi aku harta, Tuhan bagi aku umur panjang, Tuhan tempohkan, bagi aku tempoh umur. Betul tak? Tapi rasa selamat mereka, rasa Allah muliakan mereka, mereka tunjukkan dengan apa? Dengan keburukan, kesyirikan. Tapi orang beriman berlawanan. Ciri orang beriman, dia akan sentiasa ada perasaan takut. Yang takut tadi itulah menjadikan mereka itu musyfiqun. Musyfiqun ni takut juga. Tapi takut itu dikaitkan dengan kesan daripada takut tu. Jadi itulah yang nak membezakan antara perkataan musyfiqun dengan khasyah. Tapi dia ada kedekatan makna. Khasyah dengan al-ishfaq. Okey, musyfiqun ni kalau tuan nak tulis dalam kalimah asal dia al hamzah bawahnya al-ishfaq. Ni al-ishfaq. Qa tu tak tulis lah, qa tu pada bunyi. Al-ishfaq. Jadi musyfiqun adalah orang-orang yang ishfaq, yang ada perasaan ishfaq. Okey, jelas? Boleh faham ayat ni? Okey. Okay. Nanti kita baca ayat 58, Allah akan perincikan lagi cara mereka nak musyfikun tu. Ya. Cara mereka takut tu akan diterangkan pada ayat yang satu lagi. Okay. Dapat ya? Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Kalau tuan-tuan nak kongsikan, mungkin tuan-tuan dah belajar surah. Okey. Kalau tuan-tuan ada apa-apa nak kongsikan pada pemahaman ayat 57 tu, boleh kongsikan. Boleh kalau ada apa-apa nak kongsikan. Okey, tak ada. Boleh saya teruskan dengan ayat yang berikutnya. Maknanya 57 tu adalah ciri yang pertama. Tengok ya, tengok ini susunan dia, Allah Ta'ala susun tau. Nanti dia sebenarnya Allah Ta'ala susun benda yang utama dulu.
dia. Lepas tu dia akan pergi kepada perincian-perincian dia. Itu sifat pertama. Sifat yang dasar ya, sifat yang paling dasar bagi orang beriman ni, mesti ada rasa takut, mesti dia ada rasa bimbang. Apabila dia bimbang, dia takut, ada sifat berhati-hati, berwaspada. Okey, itu yang paling asas sekali, betul tak? So apabila kita ada perasaan takut yang membawa kita kepada berhati-hati, kita waspada kan tentang tindak tanduk kita dan sebagainya. Itu umum. So apabila sudah ada perasaan takut tu kan terhadap Allah, takut azab Allah, takut hukuman Allah, kan. Perkataan khusyuk dekat sini dia merujuk kepada yang memang takut sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita sebut di dalam ni lah. Kalimah khusyuk memiliki makna yang lebih dalam daripada kalimah al-khawfu semata-mata. Okey, khusyuk ni nak dapat dia kena ada ilmu, ya, memiliki ilmu. Maknanya kenal Allah tu. Kenal Allah ni siapa? Keagungan Allah, kebesaran Allah, nanti dia mampu membawa perasaan yang lebih takut kepada Allah, al-khasyatu. Sebab itu memang ilmu wajib adalah kenal Allah dulu. Kan? Nak bagi orang tu solat, nak pastikan dia puasa, nak pastikan dia zakat, nak pastikan dia cakap benda-benda baik, nak pastikan dia jujur, nak pastikan dia amanah, dia kena kenal Allah dulu. Tapi kalau dia tak kenal Allah, rasa takut tu hanyalah sedikit, jadi tindakan dia tu akan sedikit. Faham tak? Tapi kalau rasa takut dia tebal, kerana dia kenal Allah Ta'ala tu macam mana, maka tindakan dia tu akan menjadi lebih tinggi, lebih tebal. Faham tak maksud dia? Sebab tu khusyuk ni dibincangkan oleh para ulama. Okey. Jadi jawapan dia adalah kenal Allah. Belajar asma'u al-husna. Kenal Allah. Baik, kita terus kepada 58. Ya, silakan. Nak tanya tu perkataan khusyuk ni pun dia boleh jadi khusyuk. Bukan Ustaz? Boleh. Khusyuk daripada perkataan tu. Jadi dengan khusyuk tu lah kita akan jadi khusyuk. Kalau kita solat pun kita khusyuk sebab kita ingat pada Allah dalam keadaan khusyuk tu lah, takut dalam harap tu. Dia boleh membawa kepada khusyuk lah. Seperti mana kita baca contohnya macam kisah gunung kan dalam surah Al-Hasyr tu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabadil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi khasyatillah, kalau gunung-gunung ganang ni dia boleh jadi pecah, dia boleh jadi hancur, dia tunduk, dia patuh pada Allah. Kenapa? Min khasyatillah. Jadi kalau ada khasyatillah membawa kepada khasyi'atan mutasaddian. Betul lah seperti mana yang Kak Liza kongsikan tadi tu. Jadi kalau nak khusyuk di dalam salat, kita kena kenal Allah Ta'ala kita tu, ada takut pada Allah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ni dia perhatikan kita kan? Dan sebagainya lah. Jadi memang ada kaitan. Maknanya untuk khusyuk memang ada kaitan dengan takut kepada Allah. Okey. Kita terus kepada ayat nombor 58. Jadi ayat 57 ni dia dasar, dia menjadi perkara utama bagi sifat orang-orang yang beriman. Okey, jadi ada soalan dekat chat tak? Ada soalan dekat chat awak dia tanya. Okey. Boleh tak kalau kita ada rasa takut dengan keagungan kebesaran Allah sehingga mengingatkan kecilnya kita? Ya, memang itulah sepatutnya, betul.
Sebab itu kalau kita faham Allah tu maha besar, Allahu Akbar, Allah tu maha besar, kita akan tindakan dia, kita akan besarkan Allah. Allah tu maha agung, tindakan dia akan keluar apa? Kita akan mengagungkan Allah. Bukan kita mengagung-agungkan manusia. Sebab kita tahu yang maha agung tu Allah. Kita tidak akan membesar-besarkan manusia. Kerana Allah tu lah Allahu Akbar. Jadi betul, memang betul lah. Kalau kita rasa kebesaran Allah, keagungan Allah, kita rasa diri kita ni memang kecil. Betul. Kalau kita dapat rasa diri kita kecil tu, itu memang cara yang terbaik dalam kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita kena ada sifat rendah diri pada Allah Azza wa Jalla. Kena ada sifat rasa bergantung pada Allah. Kalau tanpa Allah, segala-galanya bukan dari Allah, tentu kita tidak ada apa. Betul itu. Okey. Ada lagi tak soalan? Okey. Ini kena belajar. Ini sangat bagus kalau kita boleh fokus pada ilmu tasawuf, penyucian jiwa. Kita akan belajar. Okey. Kita terus kepada ayat 58. Ayat 58 ni adalah sifat kedua orang yang beriman. Secara tak langsung adalah perincian macam mana tindakan bimbang dan hati-hati itu dia ambil. Faham kan? So ayat 8 ni dia sifat kedua bagi orang yang beriman. Okey. Tapi dalam masa yang sama dia menjadi perincian kepada macam mana sifat takut dia kepada Tuhan dia tu. Musyfikun tadi. Okey, jadi kita baca ayat 58. Walladzina hum, dan orang-orang yang apa? Hum bi ayat, yang mereka itu dengan ayat-ayat mereka yu'minun tu sentiasa beriman. Dan orang-orang, kalau kita baca terjemahan perkata dia, dan orang-orang mereka itulah dengan ayat-ayat Rabb mereka yu'minun sentiasa beriman. Ini ciri kedua. Mereka mengimani, meyakini, membenarkan ayat-ayat Tuhan mereka. Ayat-ayat Tuhan mereka ni, ayat-ayat Rabb mereka, kenapa kita kekalkan perkataan Rabb? Kerana kita nak membezakan antara Allah dengan nama Rabb. Rabb membawa makna pencipta, pemilik, pentadbir, pengurus bagi semua makhluk. Okey. Apa makna ayat-ayat Rabb mereka? Okey. Ayat-ayat Rabb mereka, kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir, ini sebenarnya dalam tafsir Ibn Kathir ya, tafsiran ni. Ada dua. Pertama, ayat-ayat Rabb mereka tu, yang pertama adalah ayat-ayat kauniyah. Kauniyah. Yang kedua adalah ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah. Apa itu kauniyah dan apa itu syar'iyah? Kauniyah seperti mana penciptaan alam semesta lah. Kejadian-kejadian alam ni semuanya di bawah kauniyah Allah. Ciri kedua ni, orang-orang yang bersifat mukmin ni, mereka meyakini Allah tu berkuasa. Mereka yakin kewujudan Allah. Mereka yakin kekuasaan Allah dengan dia melihat ayat-ayat Allah tu. Maksudnya kalau ada ayat-ayat
Rabb mereka, mereka akan sentiasa beriman. Beriman dekat situ, dia ada pecahan dia lah. Kan? Meyakini kewujudan Allah, meyakini kekuasaan Allah dekat situ. Okey, pada ayat-ayat kauniyat. Kauniyat ni alam semesta lah. Matahari, bulan, gunung, ganang, sebagainya. Itu termasuk di bawah ayat-ayat Allah. Jelas ya? Okey. Kalau syariah, syariah di sini seperti mana ayat-ayat Al-Quran, hukum hakam tu di bawah makna syar'iyah. Ayat-ayat Allah. Maksudnya ayat-ayat Quran adalah ayat-ayat yang menunjukkan Allah tu berkuasa. Itu dipanggil ayat syar'iyah. Okey. Al-Imam Ibnu Katsir dia membawa satu contoh manusia yang dia sama macam ayat 58. Maksudnya dia mempunyai sifat seperti ayat nombor 58 tu. Dia membawa contoh kisah Maryam alaihassalam. Maryam ni Allah kata wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dia Maryam, dia iaitu Maryam tetap wasaddaqat. Wasaddaqat ni boleh dikaitkan dengan perincian makna beriman. Membenarkan juga termasuk di bawah pengertian beriman tu. Maryam ni dia membenarkan kalimah-kalimah Tuhannya. Kalimah-kalimah Tuhannya tu apa? Benda-benda ajaib yang berlaku kepada dia. Kan Maryam dia boleh melahirkan anak tanpa ada suami. Kan? Macam mana dia boleh hamilkan Nabi Isa? Jadi dia orang yang percaya tentang kekuasaan Allah tu dengan kalimah-kalimah Allah tu. Okey. Lepas tu dia juga orang yang mempercayai kitab-kitabnya. Kitab-kitab yang Allah telah turunkan. Okay, jadi kita baca apa kata Ibnu Katsir lagi. Dia kata dia iaitu Maryam alaihissalam meyakini bahawa apa yang terjadi tu merupakan takdir dan ketetapan Allah. Jadi dia percaya tentang dia boleh menghamilkan Isa tanpa ada suami. Dia percaya itu adalah ayat-ayat Allah tu. Itu adalah bukti tentang Allah. Dan apa yang disyariatkan jika itu yang disyariatkan ni dipanggil ayat syar'iyah. Okey. Jika itu berupa perintah, maka ia suka dan dia redha. Suka dan redha ni itulah maksudnya beriman dengan ayat-ayat syariah. Habis kat situ. Contohnya, orang beriman dia akan mengimani ayat-ayat Allah pada Al-Quran. Al-Quran tu adalah ayat-ayat syariah. Jadi cara beriman tu apa? Cara beriman dengan ayat-ayat syariah tu. Maksudnya dia suka, dia terima apa saja dalam ayat Quran tu berbentuk perintah. Okey. Tapi kalau ayat tu berupa larangan, maka Maryam dia jadikan sebagai perkara yang dia benci dan ditolaknya. Faham tak? Maksud dia
Bukan, kejap. Apa yang disyariatkan jika itu berupa perintah, ia termasuk yang disukai dan diridainya. Jika ia lupa larangan, termasuk yang dia benci dan ditolaknya. Maksud dia Maryam ni dia macam tu. Maksud dia apa saja, maksudnya dia beriman, dia membenarkan apa saja kitab Allah. Okey. Kalau dalam kitab Allah tu ada bentuk perintah, dia mengetahui perintah itu adalah sesuatu yang Allah suka dan Allah redha kalau dibuat. Okey. Kalau dalam kitab tu ada ajaran berbentuk larangan, maka Maryam ini dia akan tinggalkan kerana dia mengetahui bahawa itu adalah bentuk kebencian dan yang tak disukai oleh Allah. Itu maksud dia. Jadi Ibnu Kathir ni dia nak bawa kepada kita contoh apakah yang dikatakan beriman dengan ayat Tuhan mereka. Jadi ayat Tuhan mereka ni, fungsi ayat tu untuk apa? Dia akan pergi kepada mengangkat keagungan Allah, kekuasaan Allah. Okey. Jadi kita tengok contoh satu ayat lah. Okey, sebab saya rasa insya-Allah tuan-tuan semua faham. Kan? Kalau kita baca surah Yasin lagi banyak kita jumpa ayat kan. Ayat. Okey, kita tengok dekat sini. Fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Okey, ini contoh ayat-ayat berbentuk kauniyah. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda, maksudnya ayat-ayat ataupun tanda-tanda ataupun bukti-bukti. Bukti apa? Tanda apa? Kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Bagi orang yang berakal. Okey. Jelas tak? Ataupun dalam erti kata nak mudahnya macam ni. Kalau ayat-ayat Allah berbentuk kauniat, dia akan dapat dibuktikan caranya pengamatan, merenung, kita berfikir. Faham tak? Kalau ayat-ayat berbentuk syariat, ayat-ayat yang berbentuk perintah, larangan, hukuman. Macam ayat Quran tu adalah ayat Allah lah juga. Tapi bumi langit tu pun ayat Allah juga. Okay, tetapi namanya kauniat dengan syariat. Ustaz, yang tadi ayat syar'iyah tu surah At-Tahrim kan ayat 12. Betul. Surah At-Tahrim. Ya, saya tak tulis dia punya ni. Betul, surah At-Tahrim tu. Ni ayat terakhir lah ni. Dalam surah At-Tahrim ni, kisah Maryam, jazakillah. Okey. Okey. Kita terus kepada ciri orang beriman yang kedua. Dia macam bentuk susunan. Mula-mula yang umum, yang dasar dia ayat 27. Lepas tu dia turun lagi. Apa lagi? Nampak tak? Jadi, tadi kita dah katakan, contohlah ya, contoh. Ayat 58 ni, kita yakin, langit ni besarnya, bumi ni besarnya, contoh kan. Sebab dia termasuk dalam ayat-ayat Allah. Jadi apabila kita merenung, berfikir kan, kita akan kata, hebatnya Allah ni cipta langit. Hebatnya lah Allah ni cipta bumi. Okey, nampak tak contoh dia? Tetapi setelah kita beriman dengan
ayat-ayat Tuhan, kita kena buat apa? Kalau kita tengok langit, kita beriman dah. Kan adanya Allah kat situ. Maksudnya menunjukkan wujudnya Allah, menunjukkan kekuasaannya Allah. Tapi kita kena buat apa kalau dah tahu langit itu menunjukkan Allah ni hebat, Allah lah pencipta dia, bumi ni pencipta dia. Jadi ayat 58 menerangkan lagi apa nak kena buat setelah beriman dengan ayat-ayat Allah. Nampak tak perkaitannya? Jadi ayat 59 ni ayat yang memperincikan setelah engkau merenung ayat-ayat Allah, engkau baca ayat-ayat Quran, betul, kau kena buat apa? Maka ayat 59 memberitahu perinciannya nak kena buat apa. Dalam masa yang sama, ayat 59 ni menjadi ciri yang ketiga. Menjadi ciri yang ketiga. Okey, apa dia? Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan sesuatu yang lain. Dekat sini menunjukkan tentang sifat apa dekat sini? Sifat ikhlas kan? Mengesakan Allah semata-mata, tidak ada yang lain. Jadi ayat 59 ni rasa kita tak perlu ulas panjang sebab kita pun faham. Kan? Mereka dengan Arab tidak menyekutukan Allah dengan mana-mana. Menyekutukan Allah dengan mana-mana. Okey, menyekutukan Allah dengan mana-mana ni maksudnya ayat 59 ni kalau kita nak linkkan dia dengan ayat sebelumnya, ayat 58 tadi tu, okey, ayat 58 ni juga menunjukkan macam kesan kalau dah, maksudnya hasil daripada beriman dengan ayat-ayat Allah tadi tu akan bawa kepada apa? Membawa kepada yakin Allah Ta'ala ni tak ada siapa-siapa pun, tidak ada mana-mana makhluk pun yang setara, sebanding ataupun yang layak nak dijadikan sekutu bagi Allah. Itu perkaitan antara ayat dengan ayat. Walaupun kita boleh pisahkan dia menjadi ciri-ciri. Okey, cuba kita link semula dengan ayat 57. Ada macam tu. 58 apa kaitan dengan ayat 59, apa perkaitan ayat 58? 58 apa perkaitan dengan ayat 57? Ada perkaitan dia. Kan? Ayat 57, macam mana cara nak dapatkan sifat takut tadi? Boleh dengan kita melihat, beriman dengan ayat-ayat Allah. Betul. Ataupun kita boleh linkkan satu lagi, hubung kait dia, macam mana nak jadi sifat musyfikun itu? Apa tanda sifat orang musyfikun itu? Engkau kena melihat ayat-ayat Allah. Macam tu. Dia boleh jadi perkaitan. Oleh kerana dah beriman dengan ayat-ayat Allah, dah faham ayat Quran, dah tahu apa Allah kata, Allah dah bagi tahu tentang diri dia, dah tengok bulan, dah tengok matahari, dah tengok alam ini, kan, percaya Allah je yang buat, Allah je yang jalankan, Allah yang cipta, hebatnya Allah. Maka ayat 59 menerangkan kepada apa? Mereka yang mempunyai sifat tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi dia ada kaitan dengan tajuk, maksudnya kalau macam orang kata macam mana nak jaga iman. Dia ada kaitan dengan ayat kita bincangkan. Okey. Ayat nombor 59 saya tak perlu panjangkan ya sebab saya rasa semua orang faham.
tidak menjadikan Allah tu sekutu dengan yang lain dalam bab ibadat, dalam bab kita kata Allah Ta'ala ni tidak beristeri, tidak beranak, ya. Dalam kita kata Allah Ta'ala tu tidak ada tandingan. Mudah dia tidak mensekutukan Allah ni, ambil je semula maklumat dalam surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kan. Kita kata kat yang pertama kan, Allah tu ahadun. Ahadun. Macam mana Allah tu ahadun? Samadun as-samad. Apa tu Allah tu ahadun? Lam yalid wa lam yulad. Apa tu Allah tu ahadun? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai kat situ. Okey. Kemudian ayat 60. Ayat 60 ni adalah ciri keempat orang yang beriman. Ciri keempat orang ni dia beriman. Macam mana dia buat? Okey. Ayat 60 ni dia meyakini, kata kunci dia dekat sini okey, ayat dia walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Okey. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka telah berikan. Memberi dekat sini, okey. Beri apa? Beri dekat sini mengikut ulama tafsir yang lengkapnya, memberi ni maksudnya apa saja. Buat apa saja memberi. Maksud dia memberi apa yang mereka berikan. Faham tak? Maksudnya ayat 60 ni adalah tindakan lain. Okey. Setelah dia ada perasaan musyfikun tadi tu, dia buat apa lagi? Dia juga memberi apa yang mereka berikan. Jadi Allah nak cerita tentang orang yang dia dah buat sesuatu. Okey. Apabila dia dah buat sesuatu, dia dah buat ketaatan, wa qulubuhum wajilatun. Hati mereka menjadi gemetar. Takut, gerun gemetar. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un. Kerana mereka meyakini mereka akan kembali bertemu dengan Tuhan mereka, dengan Rabb mereka. Okay, ayat 60 ni insya-Allah kita sempat ulang. Ayat 60 ni macam ni. Ayat 60 ni okey, dia cerita tentang orang yang memberi. Contoh kita ambil satu contoh. Okey, orang yang dah sedekah. Contoh, dia dah bersedekah. Tapi lepas dia sedekah tu, dia takut. Dia gemetar. Kenapa dia gemetar? Dia dah sedekah. Bukan dia tak sedekah. Faham tak? Sepatutnya orang yang takut, orang yang tak sedekah. Tapi dia sedekah. Tetapi setelah dia sedekah tu, dia rasa takut, gemetar. Kenapa dia gemetar? Kerana dia tahu nanti dia akan kembali kepada Allah. Apa perkaitan dia nak kembali jumpa Allah dengan takut setelah buat sedekah? Apa perkaitan dia? Perkaitan dia. Silakan. Apa dia? Takut Allah tak terima sedekah tu. Ya. Perkaitan dia adalah kerana, kalau kita baca dulu tafsir dia. Okey, sifat orang beriman ni. Okey. Mereka, ingat ya, kejap. Mereka memberikan suatu pemberian. Sedangkan mereka merasa takut lagi bimbang. Tu yang wajilatun tadi. Jika pemberian itu tidak diterima. Satu sebab mereka takut pemberian tu Allah Ta'ala tak terima. Tak terima. Lepas tu dia kata lagi, ini disebabkan
mereka takut ada kekurangan dalam memenuhi. Maksudnya, dia berkaitan dengan Allah terima tak? Takut kalau Allah tak terima amal tu. Kenapa takut Allah tak terima amal tu? Takut ada kekurangan dalam syarat-syaratnya. Faham tak? Mungkin Allah Ta'ala kata mesti, contoh kalau bab zakat kan, contoh mungkin Allah kata 2.5. Mungkin dia takut, oh aku ada terkurang kot. Ataupun aku ni tak ikhlas kot. Faham tak? Mungkin aku beri tu bukan yang terbaik kot. Faham tak? Jadi betul seperti mana yang dikatakan tadi. Takut tak ikhlas kerana Allah. Betul. Betul. Dia kaitan dengan tu. Sebab apa? Sebab apa mereka takut kurang, mereka takut tak terima tadi dikaitkan dengan kembali kepada Allah. Sebab kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan buat apa kat kita? Ini ayat surah Ghasyiyah. Kita ambil surah Ghasyiyah. Sebab kalau kita tengok dalam surah Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian kewajipan kamilah membuat perhitungan ke atas mereka. Rupa-rupanya apabila kita bertemu Allah, Allah Ta'ala akan buat apa dengan kita? Allah Ta'ala akan hisap kita. Apabila Allah nak buat hisap dekat kita, Allah akan tengok apa? Allah akan tengok apa yang kita dah beri. Itu contoh dia. Beri tu dia umum. Ketaatan, sedekah, semua amal. Jadi Allah Ta'ala kata, maksudnya orang beriman macam kita kan, kita yakin nanti kita jumpa Allah di hari akhirat. Tapi nak jumpa Allah berlaku perkara apa? Allah Ta'ala nak hisap amal-amal kita. Jadi kalau kita dah tahu Allah nak hisap amal kita, maka kita perlu ada rasa takut pada hisap amal tu. Sebab apa? Sebab kita bimbang amal tu Allah Ta'ala tak terima. Kenapa tak terima? Mungkin tak ikhlas, mungkin ada kekurangan, mungkin tak cukup syarat. Macam tu. Jadi secara tak langsung, ayat tadi tu memberikan kita teladannya bahawasanya kita tidak boleh terpedaya dengan amal yang kita dah buat. Kita tak boleh ada perasaan, ada rasa cukup amal tu dah buat. Tak. Kita kena selalu merasa ada kekurangan. Apabila kita rasa kurang, itu yang kita nak tambah lagi buat amal. Itu yang kita akan rasa nak buat, baiki dia. Jaga amal tu betul-betul. Itulah sifat orang yang beriman. Jadi kalau kita baca satu lagi ulasan dia. Menurut As-Sa'di dalam Taysirul Karim, dia kata mereka takut ketika amal-amal yang mereka buat tu ditampilkan, ditunjukkan kepada Allah dan dia berdiri di hadapan Allah. Hari perhisapan lah. Sekiranya amalan mereka tidak boleh menyelamatkan mereka dari siksaan Allah. Kan? Mereka bimbang sebab apa? Amal tu Allah terima tak? Kalau Allah tak terima, macam mana amal tu nak bawa dia jauh daripada azab Allah, neraka Allah. Kenapa boleh ada perasaan seperti itu? Hal ini berkaitan pengetahuan mereka tentang Allah. Kenapa boleh timbul perasaan takut macam tu? Takutnya kalau solat ni Allah tak terima solat aku. So kalau solat aku Allah tak terima, macam mana solat tu nak bawa aku jauh daripada api neraka? Macam tu. Kenapa dia ada perasaan seperti itu? Dia terfikir macam tu. Kerana dia kenal Allah. Itu yang dia kata, hal ini berkaitan pengetahuan mereka tentang Allah. Menunjukkan bahawa orang itu dia kenal Allah dia macam mana. Lepas tu dia tahu perkara-perkara yang menjadi hak Allah dalam bab ibadat. Maksudnya dia tahu dalam buat sesuatu ibadat ni Allah nak mesti ikhlas, mesti sempurna, mesti yang baik-baik, cukup syarat.
Faham tak? Itu ulasan Al-Imamu As-Sa'di. Digabungkan dengan ulasan Al-Imamu Ibnu Katsir. Moga-moga memberikan kita kefahaman pada ayat nombor 60. Sebab tu kita sebut tadi, kumpulan ayat 57 sehingga ayat dekat nombor 61, dia temanya apa? Takut dalam tak. Buat ketaatan dalam ketakutan. Taat dan takut. Macam tu. Okey, jelas tuan-tuan puan untuk ayat nombor 60. Okey, minggu depan kita kena buat, kita habiskan dulu ayat nombor 61. Kita terus ke ayat 60, lepas tu kita buat macam perkaitan dia antara ayat 57 dengan ayat nombor 61. Sebab ini di antara tujuan besar kita belajar suratul Al-Mu'minun. Okey, boleh faham tak maksud dia? Ya, macam tu. Jadi kita tak bolehlah terlalu optimis dengan amal kita buat. Sebab apa? Sebab kita akan kembali pada Allah, kembali kepada Allah. So kalau nak kembali kepada Allah, kena ada perasaan takut. Itu yang ayat 57 tu dasar dia. Lepas tu ke bawah lagi. InsyaAllah nanti kita buat pengulangan sekali lagi ya pada minggu hadapan. Lepas tu kita terus kepada ayat yang berikutnya. Okey, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa pertanyaan? Ya Kak. Patutlah kita sentiasa kena doa setiap pagi lepas subuh kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Betul, kena baca lagi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Betul Kak, betul. Jazakillah khairan. Tidak diterima. Betul. Ya, dalam banyak-banyak doa kita, doa itulah kalau macam yang Kak sebut tadi tu, permulaan tu daripada hadis lah. Yang Nabi pagi-pagi Nabi akan baca 3 permintaan tu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku ilmu. Tapi ilmu yang macam mana? Bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan tayyiba. Rezeki minta pada Allah. Tapi rezeki yang macam mana? Rezeki yang tayyiba, yang baik. Ya, yang baik itu maksudnya rezeki yang boleh bawa kita dekat dengan Allah. Rezeki yang boleh bawa kita kepada buat amal. Jangan kita dapat rezeki, tapi rezeki itu bawa kita kepada kemurkaan Allah, tak nak. Yang ketiga, Nabi minta wa amala mutaqabbala. Amal yang Allah terima. Okey. Doa yang Kak baca tadi tu, yang satu lagi tu daripada ayat Quran. Rabbana taqabbal minna, kan? Kita kat ayat tadi tu kan. Doa tu doa Nabi Allah Ibrahim kan, setelah dia selesai. Kenapa setelah dia selesai membina Kaabah bersama dengan Ismail, kenapa dia doa ya Rabb kami taqabbal minna, terimalah daripada kami. Kenapa dia doa terimalah daripada kami? Kerana perintah membuat Kaabah itu adalah ketaatan. Jadi dibimbangi, tidak sempurna ke membina Kaabah tu, kan? Takut ada perkara-perkara yang menyebabkan kekurangan dalam menunaikan perintah Allah tu. Sebab tu minta Allah Ta'ala terima amal kita. Seperti mana yang kita belajar hari ini. Al-Baqarah 127. 127. Okey. 127. Rabbana taqabbal minna innaka. Okey. Okey, ada apa-apa lagi yang boleh dikongsikan? Dia ada perkaitan ni. Nanti kita bincang. Menarik ayat ni. Dia bawa kita kepada nak membentuk kita benar-benar beriman pada Allah. Kan? Kalau nak jadi mengesahkan Allah, kena banyak buat ayat ni lah, 58. Apabila kita sentiasa dengan ayat 58 ni, kita ambil tindakan, nanti akan jadikan kita ayat nombor 57. Dia saling berkaitan. Lepas tu ayat 57 ni dia bawa kepada yang mula-mula kita belajar dalam surah Al-Mu'minun. Baik, mohon maaf ya atas penerangan yang ringkas ya. Kita menggunakan kaedah tafsir yang ringkas saja. Ya, kita tidak mengambil pentafsiran yang terlalu panjang.
Jadi sampai kepada maksud, sampai kepada memahami apa Allah kehendaki, itu pun sudah memadai bagi kita orang awam ni. Okey. So ada yang bertanya dekat ruangan chat tu, ayat berapa tadi tu? Kak Liza. Ayat nombor Dah ada jawab dah Ustaz. dah jawab dah. Okey. Ada apa-apa lagi pertanyaan? Apa-apa nak dikongsikan silakan. Sangat kita berbesar hati kalau siapa-siapa boleh memberikan perkongsian, ya, supaya kita sama-sama dapat manfaat, sama-sama kita belajar. Okey. Jadi dia punya kesimpulan dia pagi ni itulah perasaan takut. Kuncinya ayat 57 tu. Ya, kita kena ada sentiasa perasaan takut. Sebab tu minta pada Allah, ya, perasaan takut ni. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma. Minta pada Allah sifat takut. Ya Allah, berilah, kurniakanlah aku pada sifat takut kepada Engkau, ya Allah. Yang takut itu akan membawa aku jauh, akan mengelakkan aku daripada api neraka. Minta kepada Allah sifat takut. Sifat takut ni satu nikmat, kita dah belajar dekat surah Ar-Rahman. Kurniaan Allah tu yang kita bimbang tak rasa takut. Kalau kita hilang rasa takut tu, kita akan mempermudah-mudah. Kalau kita rasa macam Allah tu Ar-Rahman saja, kita tak rasa Allah tu ada sifat lain kan, sifat Al-Jabbar Allah, sifat Al-Aziz Allah, kita akan rasa mudah, mempermudah-mudahkan lah. Itu selalunya itulah jadi. Kita berpegang kepada harap semata-mata, tapi tak diiringi dengan rasa takut. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Mulk kan, selalu kita jumpa kalau Allah sebut takut, Allah kaitkan dengan nama Ar-Rahman. Kan? Kita jumpa dalam Quran kan banyak ayat yang dalam surah Yasin pun ada, dalam surah Al-Mulk pun ada. Kan Allah kata takut tu takut kepada Ar-Rahman. Kenapa Allah kata takut tapi takut kepada Ar-Rahman? Kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ada ayat tu. Takut kepada Allah tapi takut disebut diiringi dengan nama Ar-Rahman. Menunjukkan apa? Takut kepada Allah, takut yang bukan jauhkan diri kita pada Allah. Takut kita kepada Allah, takut yang sebab itu Allah sebut dengan nama Ar-Rahman. Kalau kita ambil contoh dalam surah Al-Mulk kan, dalam surah Al-Mulk tu dan surah Yasin pun ada. Contohnya kalau kita tengok ayat 15, kalau tak silap saya tu, ayat nombor 12, Allah kata alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum bukan ayat ni, maafkan saya, bukan. Dia ada ayat tentang nama Ar-Rahman, ada dalam ayat yang lain, macam ayat pasal burung tu. Dan surah Yasin ada juga ayat yang mula-mula tu Allah sebut tentang takut kepada Ar-Rahman tu. Cuba kita tengok sekejap surah Yasin. Kenapa saya nak kaitkan dengan ni? Sebab kalau kita kenal Allah, dia akan bawa. Sebab itu yang ayat surah ambil ayat-ayat Allah tadi. Kalau Al-Mulk ayat 20 Ustaz. 20, okey. Cuba kita tengok. Kalau tengok dalam surah Yasin tu kita akan jumpa ayat nombor 11 tu. Ayat nombor 11 yang Allah kata dalam surah Yasin muka surat 440 kan. Allah kata innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahman wa khashiyar rahman bil ghaib kan. Takut kepada Allah yang ghaib. Kenapa disebut Ar-Rahman? Disebut kerana nak bawa kita dekat dengan Allah. Okey. Kita jumpa nanti insya-Allah. Kalau ada apa-apa nak ditambah lagi, silakan. Kita mula pukul 10 ya pada minggu depan seperti pagi ni. Okey. Ada apa-apa nak dikongsikan, silakan tuan-tuan dan puan. Nak
Ada nak luahkan perasaan pun boleh. Ada. Mohon maaf ya atas kekurangan kelemahan saya sebagai pembimbing dalam solat tadabbur ni. Sebab kita hanya bincang secara ringkas lah. Tidaklah kita buat tadabbur secara mendalam. Ya. Kerana kita Ustaz, pergi. Alhamdulillah. Dan walaupun ringkas dia sampai ke hati. Yalah, kita nak apa? Kita nak ambil dulu lapisan pertama untuk kita faham dulu ciri-ciri tu. Lepas tu nanti baru kita pergi lapisan yang kedua. Kalau perlu kepada meneliti kalimah by kalimah, insya-Allah nanti kita akan terangkan. Okey. Saya serahkan pada Kak Liza untuk penutupan sebelum kita tasbih kafar. Silakan Kak. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Walaupun bagi Ustaz ayat ni ringkas, tapi bagi kami orang awam macam biasa nak faham ni, alhamdulillah dia sampailah, insya-Allah alhamdulillah dia sampailah kepada kami ni. Jadi itulah nak amalkan dengan ayat-ayat yang kita belajar ni lah sekarang ni, cuma dia dah faham, nak kena amal lah kan. Jadi terima kasih banyak Ustaz, terima kasih semua peserta. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khair. Jazakallahu khair.